Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Noro TV. Dalam video ni jom kita sembang mengenai binding vow, iaitu benda yang penting dalam dunia jujutsu. Alright geng, tak payah buang masa, mari adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Binding vow ialah perjanjian yang dibuat melalui curse energy. Perjanjian tu boleh dibuat dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua-dua pihak mestilah bersetuju untuk menjayakan ikatan perjanjian. Binding vow pula perlu dipatuhi sebab kalau ingkar arahan atau langgar perjanjian, hukuman yang tak dapat dibayangkan akan dikenakan. Selalunya binding vow dicipta untuk membantu seseorang mendapat kelebihan yang diinginkan. Dalam Jujutsu Kaisen ada satu lagi ikatan, iaitu Heavenly Restriction. Binding vow berbeza dengan Heavenly Restriction sebab binding vow perlu dipersetujui, manakala Heavenly Restriction memang dah dikurniakan sejak lahir. Apa yang sama antara dua ikatan ini ialah pertukaran harus dilakukan. Heavenly Restriction membuatkan seseorang lahir tanpa curse energy tapi dikurniakan kekuatan fizikal yang melampau. Boleh juga seseorang itu lahir dengan curse energy yang terlampau banyak tapi cacat tubuh badan kurang sana sini. Pertukaran untuk binding vow pula tertentu kepada kehendak masing-masing. Contoh pengguna binding vow yang dibuat untuk diri sendiri ialah Nanami. Bukan satu tapi dua binding vow telah dilakukan oleh Nanami. Yang pertama, dia buat perjanjian yang dia tak boleh dedahkan bagaimana curse teknik dia berfungsi. Kalau dia bagi tahu dekat seseorang mengenai curse teknik dia, jumlah curse energy dia akan meningkat. Yang kedua ialah overtime. Curse energy Nanami pada waktu bekerja dalam lingkungan 80% sehingga 90%. Tapi kalau dia bekerja lebih daripada 8 jam sehari, curse energy dia meningkat menjadi 110% sehingga 120%. Nanami boleh langgar binding vow dia bila-bila masa dia nak dan menjadikan curse energy dia sebanyak 100%. Tapi kalau sampai overtime, curse energy dia masa tu cuma akan naik 1%. Kemudian binding vow yang dikenakan ke atas Yuta. Yuta terpaksa bersetuju dengan binding vow untuk membunuh Yuji disebabkan Yuta tak mau orang lain yang ditugaskan untuk membunuh Yuji. Ini semua disebabkan Gojo Satoru mahukan Yuta untuk melindungi Yuji. Yuta mempunyai reverse curse teknik, jadi sebaik saja jantung Yuji berhenti, Yuta terus merawat Yuji. Jadi Yuta tidak melanggar binding vow oleh pihak atasan Jujutsu High tersebut sebab Yuta dikira dah bunuh Yuji. Seterusnya binding vow Mei Mei kepada burung gagak. Mei Mei gunakan binding vow untuk memberikan curse energy yang banyak melebihi had untuk seekor burung gagak. Sebagai pertukaran, burung gagak tu perlu melakukan serangan bunuh diri yang digelar Bird Strike. Domain expansion Sukuna juga mengandungi binding vow. Musuh diberikan jalan keluar dalam domain Sukuna tapi keluasan keberkesanan serangan Sukuna meningkat sejauh 200 meter. Kenjaku juga ada lakukan binding vow, iaitu kesan jahitan di dahi yang tak boleh dirawat. Dalam erti kata lain, sentiasa kelihatan. Kenjaku sekarang cuma otak yang boleh bercakap yang hidup sejak 1000 tahun
tahun yang lalu. Dia mempunyai kes teknik yang membenarkan dia untuk berpindah badan ke sorcerer lain dan dapat menggunakan kes teknik badan sorcerer yang dimasuki oleh Kenjaku. Walaupun parut di dahi jelas kelihatan Mahito dan kes spirit yang lain tak tahu pun yang tu ialah Binding Vow dan Geto sebenarnya cuma mayat hidup. Kemudian Binding Vow di antara Kenjaku, Mahito dan Muta atau Mekamaru. Muta dikenakan Heavenly Restriction di mana kes teknik dia banyak nak mampus, tapi kulit dia sensitif dan dia tak mempunyai kaki dan sebelah tangan. Jadi dia buat Binding Vow dengan Kenjaku dan Mahito untuk mendapatkan badan yang sihat, badan yang sempurna. Mahito mempunyai Idol Transfiguration teknik yang boleh tunaikan permintaan Muta. Sebagai pertukaran, Muta dikehendaki untuk bagi maklumat kepada pihak atasan Jujutsu High dan juga kepada Kenjaku untuk dia jalankan misi di Shibuya. Yang terakhir, Binding Vow di antara Yuji dan Sukuna. Semasa kematian Itadori, Yuji Sukuna mencadangkan perjanjian untuk merawat Yuji sekaligus menghidupkan semula Yuji. Sebagai pertukaran, Sukuna boleh ambil alih badan Yuji selama 1 minit setiap kali dia sebut Enchain. Sukuna juga nak Yuji lupakan mengenai Binding Vow tu setelah perjanjian dipersetujui. Sukuna cuba rasuah yang dia berjanji takkan bunuh sesiapa pun dalam tempoh 1 minit tersebut. Yuji pada mulanya tolak permintaan Sukuna dan dia mahu berlawan dengan Sukuna sampai mati di dalam init domain Sukuna. Jadi Sukuna pun letak syarat kalau Yuji menang dia akan hidupkan Yuji tanpa Binding Vow. Kalau Sukuna menang, Yuji mestilah bersetuju dengan Binding Vow Sukuna dan Yuji akan hilang ingatan sepenuhnya mengenai Binding Vow tersebut. Sukuna tewaskan Yuji dalam perlawanan tersebut yang aku rasa hanya dalam 1 saat dan Binding Vow Sukuna berjaya dilakukan. Sampai sekarang kita tak tahu kenapa Sukuna buat Binding Vow dengan Yuji. Tapi kalau kita fikir logik, dah tentu Sukuna mahu dihidupkan semula secara sempurna. Megumi ialah kunci untuk Sukuna bangkit semula dan dia cuma perlukan 1 minit saja. Ini menandakan yang Sukuna dah prepare something atau dia cuma tengah menunggu masa yang sesuai. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai Binding Vow. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.